Selepas hampir 2 minggu, penderitaan rakyat Palestin di Gaza masih tidak ada tanda-tanda lagi akan berakhir dalam masa terdekat. Antara kekejaman terbesar yang kita saksikan hanya beberapa hari lepas adalah pengeboman hospital oleh rejim Zionis Israel. Ini kelihatan seperti skrip sama yang kita sudah baca sejak berdekad yang lepas. Jadi apa yang kita boleh jangkakan kali ini akan berbeza, dan mungkin apa pendekatan berbeza yang perlu diambil untuk memastikan sejarah tidak berulang berkali-kali. Itu yang kita ingin bincangkan, dan hari ini saya bersama dengan Dr. Ahmad Al-Muhammadi, penolong Profesor Istek IIUM atau Fellow Bersekutu International Center for Counter Terrorism di The Hague, Profesor Dr. Muhammad Roslan Muhammad Noor, Ketua Jabatan Sejarah dan Tamadun Islam Akademi Pengajian Islam Universiti Melaya, dan juga Saudara Ahmad Fahmi Muhammad Samsudin, Ketua Pegawai Eksekutif Global Peace Mission Malaysia. Assalamualaikum semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahu mulakan dengan Fahmi, kerana Fahmi, kita lihat berdasarkan sejarah dan juga logik, penyelesaian konflik perang Palestin-Israel ini akan mengambil masa. Tetapi rakyat Gaza sedang menderita sekarang sewaktu kita bercakap ini. Jadi sebelum kita bercakap langkah jangka masa sederhana, panjang dan sebagainya, apa langkah segera yang perlu kita ambil untuk membantu mereka yang sedang menderita sekarang? Ya, Lokman, saya fikir dalam keadaan sekarang kita nyatanya berhadapan dengan situasi perang yang mungkin dulu kita lihat daripada gambar ataupun daripada apa yang dilaporkan. Tapi hari ini saya fikir dalam keadaan sekarang kita sendiri menerima kejadian yang hampir instant yang berlaku, yang terjadi. Doktor mengadakan sidang media yang mana di sekelilingnya dikelilingi oleh mayat yang bergelimpangan, ratusan daripada mereka. Jadi ini suatu gambaran yang saya fikir genocide sedang berlaku. Apa yang harus diperkatakan hari ini daripada elemen kemanusiaan adalah untuk kita mempercepatkan elemen koridor kemanusiaan itu dibuka, terutamanya di sempadan Rafah. Dan saya fikir dalam konteks ini Mesir sebenarnya melakukan usaha yang sedaya mungkin untuk sempadan ini dibuka. Apatah lagi kalau dimaklumkan bila kedatangan Anthony Blinken, Secretary General US Secretary, pergi ke negara-negara Timur Tengah, termasuk sekarang ni buat tour di kawasan rejim. Saya fikir tour mereka ini gagal. Dalam erti kata di sini bahawasanya rundingan untuk membuka pintu di bahagian Rafah itu ada pada pihak Mesir. Tetapi pokoknya di sini adalah bagaimana kesediaan rejim untuk membuka laluan koridor kemanusiaan ini. Pertamanya untuk barangan sekarang ni memang telah dikumpulkan di Arish. Saya fikir banyak kontena yang disediakan. Sebelum ni ada usul pada hari Sabtu baru-baru ini untuk membuka laluan pada sekitar jam 12.30 hari sehingga 5 petang. Tapi saya difahamkan bahawasanya rundingan untuk membuka pintu koridor kemanusiaan ini untuk barangan masuk dan juga bukan tawanan, saya fikir ada beberapa negara yang berada dalam Gaza itu yang keluar, masyarakat daripada EU dan juga US untuk keluar, tidak berlaku dan tidak menjadi kenyataan bila mana tidak ada persetujuan antara dua entiti ini. Mesir bersedia, tapi dalam hal ini rejim seperti mana yang kita tahu tidak membuka pintu di bahagian Gaza. So ini keadaan yang saya fikir kita boleh beri ketekanan kepada rejim, sokongan kepada Mesir untuk teruskan rundingan agar koridor ini dapat dibuka seluas-luasnya. Pertamanya untuk kita memberi ruang kepada mereka yang menjadi bangsa untuk mendapat kerawatan sebaiknya di Egypt, ataupun mungkin Malaysia paling tidak kita boleh syorkan untuk kerajaan mengalu-alukan ataupun kita membawa rakyat Palestin yang tercedera untuk mendapat kerawatan susulan di Malaysia barangkali, ataupun kita sendiri boleh lakukan untuk adakan satu rehab center ataupun field hospital di kawasan sempadan untuk kita memberikan penumpuan kepada mereka yang terkesan. Ya, rakyat sedang menderita termasuk wanita, kanak-kanak dan sebagainya. Berdasarkan pengalaman Fahmi dan juga rintitan sejarah, seringkali apa faktor yang perlu ada untuk membuatkan semua pihak setuju untuk membuka koridor kemanusiaan untuk menyampaikan bantuan? Kita berada dalam situasi yang kita boleh sebut sekarang sebagai global injustices. Saya harap satu pernyataan yang tegas
berdasarkan kepada himpunan menteri-menteri di bawah sidang khas OIC yang akan diadakan, dan pastinya kedatangan Perdana Menteri Dato' Seri Anwar ke Riyadh untuk pertemuan antara GCC dan juga ASEAN itu membuka suatu ruang dan satu ketegasan bahawasanya perlu untuk kita berikan satu mandat yang khusus dalam hal ini. Dalam keadaan kita perlu meminta izin untuk hantar botol air masuk ataupun bantuan masuk, dalam keadaan kita tahu bahawasanya di peringkat rejim sendiri mendapat bantuan seluas-luasnya. Seluas-luasnya nanti kata bantuan ketenteraan daripada US sebagai contoh. Saya fikir ada kewajaran perlu kita memberikan suatu, kita kata, kegentaran kepada rejim dalam konteks ini. Barangkali mungkin ada idea yang boleh kita usulkan. Barangkali tidaklah dalam arti kata kita ingin menyerang, tapi saya fikir kalau bolehlah kita himpunkan kekuatan ketumbukan ketenteraan dunia Islam itu sendiri berada di Sinai sebagai contoh. Sekiranya kamu tidak melakukan apa yang kami nak, maka get ready. Kita kata, bukan kita kata kita nak, tapi maksudnya kena ada itu satu message yang jelas bahawasanya dunia Islam hari ini tidak lagi bertolak ansur dan bertoleransi dengan genosid yang berlaku hari ini. So kalau kita boleh katakan tidak ada apa-apa, kita akan keluarkan resolusi yang biasa seperti mana sebelum ni, saya fikir dunia akhirnya tidak akan lagi melihat OIC sebagai satu entiti yang sebenarnya pada asal kewujudannya itu adalah membela dan membawa perjuangan Palestin itu sendiri. Jadi kembalikan mandat itu. Ya, Dr. Ahmad, sebelum kita pergi ke itu dengan lebih lanjut, kita lihat yang disebut adalah pengeboman hospital yang nyata melanggar undang-undang antarabangsa, undang-undang perang sekalipun, walaupun dalam peperangan ada undang-undang yang wajar diikuti. Dan kita lihat rejim Zionis memangnya sejak berdekad lalu tidak menghiraukan sebarang konvensyen atau undang-undang antarabangsa dan mereka akan bertindak sesuka hati. Jadi itu membangkitkan soalan sama ada alat-alat tradisional seperti diplomasi, resolusi dan sebagainya, malah undang-undang antarabangsa, adakah ia efektif untuk memberikan penyelesaian yang bermakna kepada konflik seperti ini? Jadi apa pendekatan baru yang mungkin boleh diambil untuk memastikan kita tidak hanya buat perkara yang sama, tapi kita mengharapkan keputusan yang berbeza? Yes, kalau kita tengok the behavior Israel pada akhir-akhir ini, saya nampaknya ia agak pelik sedikit. Kalau kita telusuri sejarah perjuangan di Palestin dan juga Perdana Menteri Israel dari segi pemikiran dan juga dari segi tindakan-tindakan yang diambil, peranan Benjamin Netanyahu ini sangat penting untuk memahami apa yang berlaku di Palestin pada hari ini. Kenapa perlu memahami? Kalau kita bandingkan previous Prime Minister of Israel yang ada sebelum pada ini, termasuk yang paling hawkish seperti Yitzhak Shamir tahun 1990-an, dia tidak segila Benjamin Netanyahu. Kalau kita boleh gunakan perkataan tadi, dia tidak sehebat Benjamin Netanyahu dari segi pemikiran dan juga dari segi sikap, dari segi policy, dari segi leadership. Benjamin Netanyahu adalah Perdana Menteri Israel yang banyak kali jadi Perdana Menteri, sekurang-kurang 3 kali jadi Perdana Menteri Israel. Dan dia adalah seorang individu yang sangat driven dan mempunyai satu sikap yang saya cuba cari ulasan-ulasan penganalisa tentang peranan Benjamin Netanyahu ni, tapi tidak jumpa. Cuma apa yang saya nampak, sebab saya study politik Israel melalui pemerhatian Perdana Menteri dia, dan saya dapati bahawa Benjamin Netanyahu ni, he is very impulsive person, very impulsive. Kalau kita boleh bandingkan dengan Perdana Menteri yang lain yang nampak lebih statements, ada personality statement, kenegaraan ataupun negarawan ada. Contohnya Yitzhak Rabin, Golda Meir dan sebagainya. Walaupun dia anti orang Palestin dan anti Arab, tapi peranan dia punya personality sebagai negarawan itu kita boleh nampak. Dan satu laginya adalah bila dia dah mencapai satu peringkat umur, dia nampak mellow down sedikit. Contoh Yitzhak Rabin yang kena bunuh. Dia mellow down, dia cuba berbaik-baik dengan Arab. Benjamin Netanyahu bukan. Dia adalah ultra nationalist dan dia bertindak secara impulsif. Dan kalau kita ingat, Fahmi pernah jumpa Khalid Mash'al. Dia percubaan pembunuhan Khalid Mash'al berlaku semasa Benjamin Netanyahu. Because every day dia pergi, dia pressure
pengarah Mossad, siapa dia bertanggungjawab membunuh melakukan serangan di Tel Aviv dan Jerusalem? Dia kata Khalid Mash'al. So dia arahkan pengarah Mossad, go out there and kill him. Sedangkan seminggu sebelum pada itu, pengarah Mossad was meeting Presiden King Hussein, assuring King Hussein kata kita tidak akan melakukan operation di Amman. Jadi doktor, kualiti impulsif yang dimiliki oleh Benjamin Netanyahu ini, adakah ia diburukkan lagi dengan situasi politik dalaman di Israel? Dia juga berdepan tekanan dalaman. Kerajaan Israel juga agak goyah dengan tekanan politik dan desakan dari rakyat. Jadi adakah ini ekstremisme di dalam Israel juga akan mendorong perbuatan yang mungkin lebih agresif daripada Netanyahu? Betul. Di samping personality dia, dan yang keduanya adalah political extremism sedang rancak berlaku di Israel sekarang. Political extremism. Kita berhadapan dengan not only Benjamin Netanyahu tetapi political extremism. Kalau kita tengok berita-berita 2-3 bulan sebelum berlakunya hari ini, kita akan nampak the rise of political extremism, dan tambahkan lagi dengan dia berhadapan dengan ancaman politik yang tidak stable dan kerajaan dia. Jadi di antara kaedah yang kita boleh guna adalah combination di antara yang disebutkan oleh Fahmi tadi, iaitu pendekatan keras menggunakan military diplomacy, military approach, dan juga political approach, termasuk juga humanitarian approach, di samping legal approach. Bagi saya combination of all approaches can actually persuade Israel to stop the bombing. That's why di antara satu perkara yang sedang berlaku sekarang ni adalah Presiden Amerika terpaksa pergi ke Israel untuk yakinkan Netanyahu bahawa don't overstep, jangan burukkan lagi keadaan, kalau tidak negara-negara Arab lagi yang lain akan masuk dalam peperangan ini. Itu saya akan sentuh sebentar saja lagi, sama ada konflik ini berupaya melarat menjadi konflik serantau. Tapi sebelum itu, saya mau pergi ke Prof. Ruslan. Prof, kalau kita nak balik kepada sejarah yang kita penting untuk kita memahami punca satu-satu konflik itu sebelum kita bincang apa yang mungkin boleh dilakukan. Kalau kita melihat kepada sejarah, kita lihat ini sudah ada sekian lama. Penyelesaian yang cuba diambil lebih kurang sama sejak beberapa dekad yang lalu. Jadi ada antara yang pesimistik, yang menggelar diri mereka realistik, menganggap dan berpendapat bahawa konflik ini tidak akan selesai kerana fundamental claim, dakwaan asas kedua-dua belah pihak itu tidak akan berubah. Kalau melihat pada sejarah, itu adalah punca akarnya. Apa pandangan Prof? Ya, saya melihat bahawa kalau kita nak menerobos kepada sejarah perjuangan rakyat Palestin ini dan kenapa konflik ini berlaku, kita boleh lihat dari aspek bagaimana rantau Asia Barat ini selepas daripada peluasan kuasa Barat dan selepas daripada peperangan dunia pertama, kekalahan kerajaan Turki Osmaniyah, kuasa Barat ini mereka berebut kawasan di Timur Tengah ini, dan mereka membahagi-bahagikan kawasan di Timur Tengah ini. Dan salah satu daripada wilayah yang menjadi perebutan itu adalah Palestin itu sendiri. Yang mana kalau kita lihat, ia adalah rentetan daripada usaha yang dilakukan oleh Zionist World Organization sebenarnya, yang mula ditubuhkan pada tahun 1897 di atas niat asal mereka adalah untuk membela diaspora Yahudi yang ditindas dengan sangat hebat di Eropah Timur, dan pergerakan mereka itu berjaya untuk mendapat satu, pada hemat saya, punca kuasa yang sangat jelas yang mereka perolehi daripada kerajaan Britain pada waktu tersebut, di mana kerajaan Britain pada tahun 1917, iaitu kira-kira 20 tahun selepas daripada kewujudan Zionist World Zionist Organization ini, mereka berjaya untuk mendapatkan sokongan yang pada hemat kita yang terpadu untuk mereka menubuhkan sebuah negara bagi bangsa Yahudi di mana di Palestin. Dan ini jelas disebutkan di dalam Balfour Declaration ataupun deklarasi Balfour tahun 1917, yang saya sebutkan tadi itu selepas 20 tahun kewujudan Zionist Organization itu pada tahun 1897. 20 tahun selepas itu, 1917, mereka berjaya mendapatkan punca kuasa ini, dan sokongan yang sangat padu daripada Britain itu menyebabkan mereka berusaha untuk
terus menubuhkan sebuah negara mereka. Sudah tentu daripada 1917 hingga 1948, sewaktu penubuhan negara mereka itu, banyak peristiwa-peristiwa yang berlaku. Penentangan daripada masyarakat Arab Palestin juga berlaku pada waktu tersebut. Tetapi ini telah orang kata apabila Palestin itu berada di bawah mandat British pada ketika itu, ada perkara-perkara yang dilakukan, polisi-polisi yang dilakukan seperti mereka menggunakan the right of return kepada orang-orang Yahudi ini untuk mereka pergi ke Palestin, ya, bagi tujuan untuk merubah demografi di Palestin itu sendiri, iaitu untuk memperbanyakkan penduduk-penduduk Yahudi di kawasan Palestin tersebut. Jadi ini antara punca yang menyebabkan mereka itu bergolak, dan sehingga kewujudan negara Palestin, kewujudan negara Israel 75 tahun yang lalu, iaitu pada tahun 1948 itu, apabila diisytiharkan kewujudan itu, maka ianya menandakan bahawa katastrofi ataupun nakbah kepada rakyat Palestin ini, satu kesedihan kepada rakyat Palestin kerana tanah air mereka telah dijadikan negara Israel. Dan saya kira punca kepada pergolakan itu adalah kenapa tanah Palestin yang menjadi pilihan untuk mereka menubuhkan negara Israel. Dan inilah yang sentiasa diperdebatkan ataupun diperbincangkan, kerana kita lihat jelas, dokumen Balfour Declaration itu dengan jelas menyebutkan bahawa His Majesty Government view in favor to the establishment to establish in Palestine a national home for the Jewish people. Itu dengan jelas dia menyebutkan penubuhan negara itu adalah di Palestin. Jadi tanah air Palestin itu dijadikan tempat untuk menubuhkan negara Israel, dan inilah yang saya kira menjadi perdebatan dan menjadi konflik yang berpanjangan, sehingga rakyat-rakyat Palestin itu, masyarakat Palestin, mereka ingin berjuang untuk mempertahankan tanah air mereka. Ya, ini antara yang disokong pada ketika itu dalam resolusi di PBB pada ketika itu, dan negara-negara kuasa besar ini adalah hasil penjajahan mereka, dan yang sehingga ke hari ini seperti kita lihat kuasa-kuasa besar ini akan terus memihak kepada Israel walau apa saja, termasuk Eropah, UK dan juga Amerika Syarikat. Tetapi Prof, antara justifikasi, untuk balik kepada apa yang Prof sebut tadi, antara justifikasi kaum Yahudi memilih tanah Palestin untuk kembali, untuk diduduki, untuk dijajah, adalah mereka mengatakan ini adalah tanah yang diduduki mereka sejak beribu tahun lepas. Mengapa umat Islam tidak boleh menerima dakwaan ini secara logiknya? Kerana kita, umat Islam ni, kita berdasarkan kepada dua sumber utama yang kita rujuklah, khususnya Al-Quran dan Al-Hadis lah. Memang kita tahu bahawa konsep yang ada di kalangan masyarakat Yahudi itu adalah mereka ini menganggap bahawa Palestin itu sebagai tanah yang dijanjikan kepada mereka. Dalam istilah bahasa kita di Kuala Lumpur, kita kata the promised land. Kan? So mereka menganggap bahawa ini adalah tanah yang dijanjikan kepada mereka. Of course di dalam Al-Quran juga ada menceritakan tentang konsep tanah yang dijanjikan ini kepada mereka, iaitu ketika Nabi Musa AS meminta kaumnya, yakni orang Yahudi, untuk masuk ke dalam the Holy Land, Al-Ardul Muqaddasah, ataupun tanah suci, yang mana tanah itu telah dijanjikan kepada kamu. Al-Ardul Muqaddasah allati kataballahu lakum. Tetapi ayat itu dia ada lagi sambungannya, wala tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Jangan kamu berpaling daripada masuk ke dalam tanah tersebut, kerana kalau kamu berpaling, kamu akan menjadi bangsa yang rugi, yang ditewaskan. Dan dalam kisah Al-Quran itu jelas menunjukkan bahawa mereka berpaling daripada tanah itu. Mereka tak mau masuk kerana mereka takut dengan satu bangsa yang berada di dalam kawasan tersebut, yang diistilahkan sebagai qaumun jabbarin, kaum yang sangat gagah yang mereka tak berani masuk. Okey, kalau kita nak tengok kenapa mereka memilih Palestin ini, saya melihat ada dua faktor utamalah. Satu adalah faktor yang kita katakan sebagai faktor berdasarkan kepada akidah mereka lah, kepada akidah mereka, yang mereka katakan bahawa tanah itu adalah tanah yang dijanjikan kepada mereka. Of course kita ada jawapan balas terhadap perkara tersebut. Kalau kita membuat kajian, kita akan bertemu, dan itulah yang menjadi asas kepada kajian-kajian yang saya lakukan sebelum-sebelum ini. Kemudian yang kedua, kalau kita tengok, ianya adalah gerakan yang dipelopori oleh War Zionist Organization ini untuk memilih tanah
itu, tanah Palestin itu, bagi mendirikan sebuah negara bagi orang Yahudi ini. Jadi ini dua faktor utama yang digerakkan sehingga mereka berjaya menubuhkan negara Yahudi di Palestin yang sehingga kini menjadi punca kepada pergerakan di Timur Tengah itu sendiri. Baik. Saya mau kembali ke Fahmi. Fahmi, apa cabaran dan risiko yang didepani untuk kita fast forward pada hari ini selepas kita dapat sedikit konteks sejarah daripada Prof. Ruslan seperti tadi. Jadi sekarang ni apa cabaran yang kita depani untuk menyampaikan bantuan dan juga secara mungkin mikro, apa cabaran didepani oleh pekerja-pekerja yang menyampaikan bantuan seringkali untuk masuk ke dalam Gaza walaupun selepas dijanjikan akan ada gencatan senjata dan Israel tidak akan menyerang dan sebagainya. Di mana-mana sebenarnya ada risiko. Dalam keadaan kita bicara hari ini pun sebenarnya itu antara ketetapan dan satu perkara yang humanitarian actors perlu ada mindsetting itu, dan saya fikir ianya juga tertakluk dan terpakai kepada semua pihak, baik di peringkat rakan-rakan teman-teman kita, para media yang berada di lapangan juga, dan mereka sendiri. Sebagai contoh di Global Peace Mission, kami ada seorang petugas sepenuh masa sebagai General Manager, Dr. Tariq. Dalam keadaan kita cuba dapatkan kemaskini daripada beliau, dalam keadaan kita anggap bahawasanya dia antara individu yang bakal membantu dan mewakili kita untuk menyerahkan bantuan dan sedaya mungkin lakukan sesuatu, beliau sendiri terpaksa berhadapan dalam situasi peperangan ini, terpaksa memindahkan keluarganya yang sendiri, terpaksa mencari perlindungan yang sendiri. Jadi dalam keadaan hari ini saya fikir ini situasi yang saya fikir ada bertugas atas risiko, dan dalam keadaan ini saya fikir kita tak nak perlu ada kepada satu tindakan yang disebutkan sebagai indiscriminate attack, risiko kepada humanitarian actors itu sendiri. Bila mana berada di lapangan, sebenarnya bulat itu tidak mengenal kita ni siapa, dan tidak mengenal lelaki, tak mengenal wanita, tak mengenal mereka ni petugas ataupun tidak. Dalam hal ini saya fikir kekuatan dan juga doa dan support kita kepada teman-teman kita di Gaza yang masih lagi intact, dan strategi psikologi war yang dilakukan oleh rejim dalam konteks ini adalah sebenarnya untuk memastikan seramai mungkin mereka daripada utara itu pergi ke selatan. Maksudnya dia ingin sehabis mungkin, seramai mungkin untuk keluar daripada tempat mereka. Jadi dalam keadaan ini saya fikir kekuatan yang ada pada mereka yang di Gaza, yang kita juga sebutkan sebagai kelompok Murabitun, mereka yang berada di sana hari ini bukan sekadar untuk, yelah kita kata mereka ni duduk dalam open prison air kan. Kalau perlukan akses, tidak ada akses, tidak ada sebarang akses kalau nak pergi ke mana-mana. Kalau kita lah nak bayangkan, kalau orang Malaysia dengar ni bahasa mudah ni, kalau negara kita serang, orang yang banyak duit barangkali dia boleh pergi ke third country. Dia boleh cari flight mana-mana untuk pergi ke tempat yang lain. Orang-orang yang ada di dalam Gaza dalam keadaan berada dalam keadaan penjara yang terbuka tetapi sangat kita kata limited resource. Orang nak sebut tentang Gaza, saya bicara dengan teman-teman di pejabat, kata besar mana Gaza ni? Kalau kita yang duduk di Lembah Kelang, kau tahulah di mana Gombak. Gombak itu hanya separuh daripada keluasan Gombak itu untuk rakyat Gaza yang 2 juta yang dalam tu. So bayangkan dalam keadaan hari ini, tindakan yang saya sebutkan awal sebagai genocide yang berlaku, bila mana berlakunya keadaan dihentikan air, dihentikan bekalan makanan, dihentikan segala bentuk keperluan asas. Ini satu perkara yang kita kena lihat adalah elemen dui standard dunia terhadap apa yang berlaku. Kalau dulu dalam keadaan, bukanlah dulu, baru je saja kita tengok peperangan di Rusia dan Ukraine. Bila mana Rusia melakukan perkara yang sama terhadap Ukraine, apa tindakan yang dilakukan? Apa suara dunia yang dilakukan terhadap Rusia? Jadi apa yang dilakukan hari ini kepada orang-orang di dalam Gaza secara terang-terangan, malah disebutkan mereka ini sebagai binatang, malah dianggap mereka sebagai satu yang tiada nilai. Ini perkara yang saya fikir kalaulah itu tidak dapat kita kata dilakukan, saya tak pastilah. Sekarang ni kita dah ada elemen hilang rasa kemanusiaan dalam diri kita. Berapa banyak lagi yang kita nak tengok gambar individu, gambar anak-anak kecil yang akan masuk dan dikongsikan dalam sosial media kita, dalam handphone kita. Jadi kalau hilang sifat kemanusiaan dalam diri kita, saya fikir timbul masalah untuk kita lihat kembali situasi ini. Ya, Dr. Ahmad, kita melihat kali ini dan kebimbangannya adalah seringkali kita lihat konflik di dalam
isu Palestin Israel ini tercetus, tapi kali ini kebimbangan itu mungkin lebih tinggi kerana kita lihat skalanya, keagresifannya juga lebih tinggi berbanding yang sebelum-sebelum ini, sehingga ada yang menggelarnya the second Nakba, menyamakannya dengan apa yang berlaku pada tahun 1948. Kita lihat juga di peringkat serantau, semakin banyak negara Arab yang mungkin akan ditarik ke dalam konflik ini. Kita lihat pertempuran di Lebanon, kita lihat Iran juga memihak pada setengah pihak. Ada atau tidak risiko realistik ini kali ini dia akan melarat menjadi konflik serantau dan bukan sahaja di Gaza antara Israel dan Palestin? Saya nampak kalau itu keadaan itu bersyarat. Kalau Amerika gagal untuk memujuk Israel daripada self-restraint ataupun tidak mengawal diri untuk mengambil tindakan yang lebih teruk, saya tidak terkejut negara lain seperti Lebanon dan Hezbollah dan juga Iran akan masuk ke dalam konflik tersebut. Dan bukan itu saja, dia akan melibatkan negara-negara lain, negara-negara jiran yang lain, dan seterusnya dia akan jadi lebih besar, konflik itu menjadi lebih besar. Itu adalah apa yang kita boleh nampak pada hari ini. Dan sebab itulah saya fikir Amerika seboleh mungkin cuba memujuk Israel supaya benda ini tidak berlaku. Sebab kalau benda ini berlaku, Israel akan berperang dengan at least two front. Dua tempat dia akan berperang, sempadan Israel dengan Lebanon dan juga di Gaza. Dan ini tidak, Israel cannot sustain fighting two wars at the same time. Dan dari segi sejarah pun, if you fighting two wars at the same time, you are going to lose, and it's not tenable. Jadi that is the reason why Amerika is a very, orang kata kalut sekarang ni untuk pastikan. Sebab apa? At the same time, saya nampak dalam sehari dua ini naratif Amerika sudah mula berubah. Sudah mula berubah. Kita sudah nampak bahawa dia tak boleh nak put restraint on Israel, especially apabila Benjamin Netanyahu push juga nak pergi ke Gaza. Sebab persoalannya timbul, kalau you pergi kepada Gaza, you masuk Gaza, are you going to stay there forever? Ini daripada pandangan dunia Arab, re-occupation. Dan juga selepas daripada, kalau you masuk dan you keluar, siapa dia akan rule Gaza? That is a very, very difficult situation. Dan juga daripada negara Arab, ini something yang tidak boleh diterima. Sebab kalau dari segi sejarahnya, 2 kali berlaku. Israel masuk, dia tidak akan keluar. Benda ni yang Mesir tak nak. Sebab tu Mesir, kita kena faham kenapa Mesir tak nak buka sempadan. Salah satunya dia tak nak benarkan orang Palestin keluar daripada Palestin. Kalau dia keluar, maksudnya Gaza akan lose forever. Sehingga itu yang ada menggelarnya second Nakba, kerana lebih banyak tanah akan dijajah seperti mana kita lihat pada tahun 1948. Tapi doktor, mungkin harapan yang paling realistik untuk sebarang tindakan bermakna, meaningful action to be taken adalah dengan tekanan daripada kuasa-kuasa besar seperti yang doktor sebut tadi. Kita perlu hadapi hakikat bahawa OIC tidak sekuat kuasa-kuasa besar, pengaruh mereka dan kekuatan ekonomi dan sebagainya. Itu adalah kuasa-kuasa besar yang tradisional seperti yang kita bincang tadi, Amerika Syarikat, UK dan sebagainya. Tapi kita lihat kemunculan lebih banyak kuasa-kuasa besar di pentas dunia yang mungkin kurang jelas lagi pendirian mereka berkenaan dengan isu ini. Apa yang saya maksudkan adalah Rusia, China juga adalah satu kuasa besar yang semakin kuat pengaruhnya di dalam dunia. Apa peranan yang mereka boleh mainkan mungkin untuk timbal balik pengaruh yang ada di kuasa-kuasa besar barat tradisional seperti US dan UK? Saya nampaknya adalah di peringkat OIC sendiri pun mereka masih belum jelas dan juga mereka masih dalam terkapar-kapar mencari petunjuk, mencari wisdom apa yang perlu dilakukan. Sebab semalam saya ingat saya bercakap, saya kata negara Arab perlu, OIC perlu melakukan sidang tergempar untuk membicarakan hal ini. Baru nak jadi. We are late actually. It is too late already. Itu yang pertama. Yang kedua, banyak lagi unexplored resources dan power yang kita boleh guna. Contohnya kuasa minyak yang tidak digunakan. Pressure negara-negara barat supaya kita stop jual minyak kepada negara-negara barat. Ini dilakukan pada tahun 70-an terhadap Amerika Syarikat. Tapi itu soalan dia. Mengapa berbeza dengan sekarang? Mengapa kita tidak gunakan kuasa-kuasa yang ada pada kita? Kita bermaksud negara-negara Arab, negara-negara Islam seperti mana yang kita pernah guna sebelum ini. Adakah percaturan dan dinamiknya sudah berbeza? Dinamik sudah berbeza. Dan juga kalau kita tengok dalam kes Palestin ini, negara-negara Islam dalam OIC sendiri mempunyai pandangan berbeza tentang bagaimana mereka boleh meng-approach isu di Palestin.
Dan ini yang menyebabkan tindakan ini perlahan, dan kita tidak boleh maximize the use of power yang contohnya kita boleh mempengaruhi China dan Russia untuk nak pressure negara Israel dan juga Amerika. Bila Amerika melihat bahawa ada kuasa-kuasa lain dah mula rally around negara Arab misalnya, mereka sudah tentunya akan ketakutan dan membuat tindakan yang tertentu. Tapi benda ini tidak digunakan. Inilah memerlukan, kita perlu bagi tahu kepada pemimpin-pemimpin kita, raiskan isu ini di OIC, bagi idea kepada mereka bahawa ini adalah caranya. Mereka sebenarnya tidak ada satu idea yang bagaimana mereka boleh menggunakan kuasa-kuasa untapped resources ini untuk kepentingan umat Islam. Ya, jadi saya rasa pokoknya adalah ada perkara yang boleh dilakukan oleh negara Islam yang bukan semestinya melibatkan ketenteraan. Kerana kita lihat sekarang ini semua negara atau hampir semua negara kalau boleh tidak mahu resort to the military option, tidak mahu mengorbankan lebih banyak nyawa. Jadi soalannya adalah apa selain daripada ketenteraan yang boleh kita lakukan untuk membawa penyelesaian yang bermakna kepada konflik ini. Saya mahu dapatkan pendapat Prof. Ruslan. Apa pendapat Prof berkenaan dengan hal ini? Apa kuasa soft power yang ada dalam kalangan negara Islam selain daripada ketenteraan yang boleh membawa perbezaan yang bermakna dalam krisis dan perang ini? Saya suka kalau kita dapat memberikan cadangan yang agak robust sedikit lah ya. Saya fikir Malaysia boleh memainkan peranan yang besar. Kerana kita kalau dari sudut sejarahnya, kita adalah merupakan negara di mana Setiausaha Agung pertama OIC itu adalah daripada Malaysia, iaitu bekas Perdana Menteri kita sendiri daripada tahun 1971 sampai 1973 kalau tak salah saya ya, setelah daripada OIC itu ditubuhkan. Jadi untuk memainkan peranan ini kembali, saya lihat bahawa kemungkinan ataupun mungkin kita boleh untuk kembali menawarkan diri untuk menjadi Setiausaha Agung kepada OIC ini. Dan kita ambil peranan bagi memastikan bahawa kita mendapatkan orang kata apa, kerjasama daripada semua negara yang ada yang bergabung di dalam OIC ini. 56+1, jadi 57 buah negara tersebut. Ya. Saya sependapat dengan sahabat saya tadi, iaitu Dr. Ahmad, menyatakan bahawa di dalam kalangan negara OIC itu sendiri, mereka seakan berbeza pandangan dari sudut approach ataupun dari sudut pendekatan yang mereka ambil apabila mereka berhubung dengan Israel. Ya. Ada negara-negara di kalangan negara Islam itu sendiri yang sekarang ini sudah melakukan proses apa yang kita katakan sebagai normalisasi. Hubungan normalisasi itu berlaku. Tetapi kita melihat bahawa negara kita daripada dulu sampailah sekarang ini masih lagi tegas untuk tidak menerima sebarang bentuk hubungan secara resmi dengan pihak Israel itu sendiri, dan kita merupakan salah satu negara yang sangat konsisten dalam melakukan menyuarakan pandangan-pandangan kita untuk mengutuk tindakan-tindakan keras ataupun tindakan-tindakan zalim yang dilakukan oleh pihak Israel ini. Yang terkini ketika di dalam United Nations General Assembly ataupun UNGA yang ke-79 yang lalu, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menyatakan kembali pendirian tegas negara kita dalam soal untuk mempertahankan rakyat Palestin ini. Dan kita tengok ucapan-ucapan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri begitu konsisten daripada yang sebelum-sebelum ini pun juga sama. Kita lihat begitu, pimpinan negara kita ini memang sangat tegas dalam soal ini. Jadi saya melihat bahawa pendekatan-pendekatan yang kita tengok ada jugalah cadangan-cadangan nakal daripada kawan-kawan kita supaya hantar askar apa semua, pergi berperang di sana semua. Itu memerlukan, saya kira memerlukan satu keputusan dasar yang sangat berani kalau kita nak lakukan perkara tersebut, kerana kita tidak boleh bertempur dari sudut kekuatan persenjataan dan sebagainya, kita sangat jauh ketinggalan. Jadi apa yang boleh kita lakukan adalah menggunakan soft power ini, mengusahakan perbincangan ke arah untuk mencapai perdamaian itu. Ya, untuk mencapai perdamaian itu. Jadi kalau boleh kita terlibat dalam usaha-usaha yang dilakukan ini. Kita sangat kesal ketika
Presiden Amerika yang ke-45 yang lalu iaitu siapa tu Trump Donald Trump. bila dia buat satu usaha proses damai yang dia namakan sebagai the deal of the century tu, dia tidak mengambil pandangan pun daripada pemimpin-pemimpin Palestin itu sendiri. Jadi mereka hanya menggunakan berbincang bersama dengan kelompok-kelompok Yahudi dan sebagainya, Israel ini, lalu mereka memberikan offer untuk mereka melakukan apa yang dikenali sebagai the deal of the century. Ya, kalau kita tengok banyak lagi lah apa proses-proses yang mereka lakukan tersebut. Tapi proses itu tidak melibatkan hatta wakil daripada OIC pun tak ada. Kan? Jadi kalau boleh kita memberikan tekanan kepada OIC itu sendiri supaya kita dapat memainkan peranan yang lebih kuat, dan kita menjadikan OIC ini sebagai satu blok yang boleh untuk menandingi ataupun yang boleh untuk menyertai sebarang bentuk perbincangan ke arah untuk mencapai penyelesaian di Timur Tengah itu sendiri. Tuan Fahmi, apa respon kepada itu? Kita lihat kritikan kepada OIC ni sering kali bahawa OIC ni adalah badan yang agak pasif. Tapi bagaimana OIC dan negara-negara Arab, apa peranan yang mereka boleh mainkan mengambil kira matlamat dan juga kepentingan dan sensitiviti percaturan politik setiap negara yang terlibat? Yalah, kalau dalam kalangan kami sebagai penggerak aktivis, kadang-kadang dia ada satu fasa kita agak macam tidak ada satu expectation yang tinggi lah kepada gerakan-gerakan ni. Saya ingat Dr. Ahmad pun mungkin lebih maklum. Bila melihat kepada global injustices, kita khawatir nanti ada tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu. Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu yang tidak mewakili negara. Akhirnya nanti memberikan satu lagi naratif lain perbincangan ini. Tetapi kalau kita melihat pada mood teman-teman kita di Gaza, perbincangan itu saya nampak kalau disebutkan ianya bukan lagi kepada elemen intifada, tetapi yang digunakan oleh mereka ini adalah merupakan istilah yang digunakan itu sebagai sauratul ahrar, yang disebutkan sebagai satu dikata sebagai satu liberation. Dia nak pergi kepada fasa yang baru. Dia bukan lagi fasa kita sebut kalau sejak perang Lipo yang terakhir, perang Israel. Kita nak sebutkan bahawasanya ini yang dimulakan ini daripada Gaza. Dan dalam keadaan kita tahu berapa peruntukan yang diperuntukkan oleh US terhadap Israel dalam tempoh masa yang panjang, hampir 4 bilion setahun. Itu pun mereka minta datang lagi 2 warship datang. Maksudnya saya rasa dalam keadaan hari ini Israel berada dalam keadaan yang sangat-sangat low. Maksudnya kita kata sangat-sangat dipijak-pijak begitu marahannya. Jadi dalam keadaan hari ini, kalau Dr. Ahmad sebut awal tadi, Perdana Menteri Netanyahu yang politically juga unstable, so kita nampak dalam keadaan sekarang ni mereka berada dalam situasi kucak-kacir. Naratif yang cuba dibawa, ini yang kita sebut sebagai elemen post-truth, yang menjadi mangsa seolah-olah mereka right to self-defense. Sedangkan yang kita bercakap hari ini bukan yang dalam tempoh masa 13 hari ini. Orang duk cakap pasal tu, tetapi kita merujuk kepada hampir beberapa dekad kebelakangan itu lagi. Jadi persoalan-persoalan ini, naratif-naratif ini yang saya fikir perlu kita bawa supaya kita tidak hanya melihat normalisasi itu dalam konteks negara, antara negara, tetapi normalisasi itu kita khawatir juga dalam kalangan kita, tanggapan kita juga terhadap apa yang berlaku. Jadi kalau kita faham perkara ini, pastinya kita akan lihat ada jalan ke depan dalam konteks ini. Ada jalan yang boleh kita lakukan. Kalau dalam konteks OIC, pastinya dalam keadaan kita berhadapan dengan kita kata kepelbagaian pandangan pimpinan-pimpinan itu sendiri, saya fikir dalam keadaan ini kita perlu duduk dan dapat kata sepakat. Dan saya fikir watak itu mungkin ada kepada pimpinan kita untuk lihat perkara ini. Dan saya fikir kalaulah boleh dilakukan satu visit secara bersama lah, habis OIC meeting ni, pergilah ke Gaza tu ataupun pergilah visit. Maksudnya kalau pimpinan negara kita sendiri ini dah masuk level terakhir dah ni, kita bawa pimpinan-pimpinan semua datang turun ke situ, dia orang berani ke nak buat? So kalau ziarah itu berlaku, saya khawatir mungkin ada elemen diplomasi yang disebutkan tadi. Bukan saja kita hantar dalam bentuk tentera pengaman, kita nak boikot dalam bentuk gas ataupun minyak,
Tetapi pemimpin itu sendiri perlu tunjukkan watak sebenar memimpin dan mempertahankan Al-Aqsa. Kalau pemimpin yang pertama ni dapat buat, sehingga himpunan itu bukan hanya di Jeddah ataupun di Riyadh, tapi kita buat satu resolusi untuk kita sendiri pergi ke sana untuk mempertahankan teman-teman kita di Gaza. Itu kalau dapat buat memang cantik. Ya, bercakap penerangan tu Dr. Ahmad, Perdana Menteri akan ke Riyadh, Arab Saudi tidak lama lagi. Apa yang perlu dibawa oleh Perdana Menteri ke kerajaan Arab Saudi untuk membantu mencari resolusi kepada konflik ini? Lawatan Perdana Menteri kita ke OIC ini sangat-sangat penting. Dari segi dia satu benda yang signifikan kerana dari segi timingnya adalah isu yang sedang berlaku pada hari ini, adalah isu yang hangat diperkatakan, dan yang keduanya adalah ini adalah masanya dia menunjukkan leadership yang kita ada kepada negara-negara Arab. Saya fikir negara Arab sekarang ini dalam keadaan tidak ngam di antara satu sama lain. Tidak ngam, tak boleh baik. Dan suara Malaysia sebagai kuasa pendamai ini sangat penting. Dan kita sebenarnya sebagai dari maknanya dalam community academics dan juga policy maker apa semua perlu give a right advice to Prime Minister. Who is the advisor of Prime Minister on Middle East, for example? Siapa dia? Then we need to give him a right advice. Ini penting sebab kalau kita bagi wrong advice to Prime Minister, I mean whatever the content of what Prime Minister is going to say, itu kita boleh bincang kemudian. Tapi kita perlu duduk bersama dan give a right advice to Prime Minister. Kita tak boleh buat macam tu mungkin sebab ada beberapa faktor. Antaranya adalah di Malaysia ni, walaupun kita berjuang untuk banyak bangsa, Palestin kita buat, Rohingya kita buat, Xinjiang kita buat, tapi kita tidak ada pusat untuk mengkaji tentang Asia Barat ataupun pusat kajian tentang Yahudi dan Israel. Kita tak ada. Kalaulah isu ini, maknanya kalaulah ada orang Israel nak jemput orang kita bercakap di pentas dia, who is going to speak on our behalf? Therefore, saya rasa kita perlu mewujudkan pusat kajian tentang Asia Barat dan Timur Tengah ni dan Israel. Fokuskan tentang, sebab kita tak faham tentang politik mereka, budaya mereka dan sebagainya. Ini kita perlu buat bersama. Dan berkenaan dengan lawatan Perdana Menteri ataupun kehadiran Perdana Menteri ke sana itu, suara penyatuan dan humanitarian di antara agenda dan konten yang perlu dibawa, dan kita perlu menjadikan Malaysia ini sebagai contoh. Sebabnya mungkin agak keterlaluan kalau kita kata negara-negara Arab sudah gagal untuk mengurus region Arab tu. Dia perlu melihat daripada negara lain untuk dijadikan sebagai contoh dan role model untuk mengurus the differences and problem. Itu pandangan saya. Baik. Mungkin soalan terakhir kepada semua. Saya mahu mulakan dengan Prof. Ruslan lebih dahulu. Dan ini adalah soalan yang soalan terbesar lah. Yang semua orang sering tanyakan tapi masih lagi belum dapat jawapannya. Pada Prof, apa penyelesaian jangka panjang yang realistik untuk isu Palestin Israel ini? Plan kita nak melihat supaya rakyat Palestin itu dapat diberikan hak mereka untuk mempunyai sebuah negara, hak mereka untuk hidup aman damai di dalam negara mereka, dan kita inginkan supaya semua pihak menghormati hak-hak ini. Ada seorang sarjana barat bila dia menulis berkaitan dengan apa yang berlaku di Timur Tengah ini, dia kata apa yang berlaku itu adalah betul-betul injustice ataupun ketidakadilan yang berlaku di sana, khususnya ke atas rakyat Palestin ini kerana semenjak daripada penubuhan negara Israel rakyat Palestin itu ramai di kalangan mereka yang terpaksa untuk menjadi pelarian di negara-negara lain. Ada yang duduk di Jordan, ada yang duduk di Syria, ada yang ke kamp-kamp pelarian yang di Gaza sendiri pun ada kamp pelarian. Saya pun tengok dalam peta tu, di Gaza pun ada di sana. So itu nampaknya mereka menjadi pelarian di dalam negara mereka sendiri ataupun di atas tanah air mereka sendiri. Bayangkan Luqman orang Palestin itu yang terpaksa keluar, yang lari daripada tanah air mereka ketika mereka berkonflik dengan Israel ini sebelum penubuhan negara Israel lagi
iaitu pada tahun 1945, 46, 47 dan 48 itu, mereka lari keluar, exodus ya, ini besar-besaran mereka terpaksa lari daripada tanah air mereka disebabkan oleh terdapatnya kelompok-kelompok yang ganas di kalangan Yahudi ini yang ingin menyerang mereka. Mereka keluar, mereka lari dan mereka masih lagi memegang anak kunci itu. Ada yang masih pegang itu sampai ke hari ini. Jadi perlu untuk kita mencari satu solusi untuk tempoh jangka masa, orang kata resolusi jangka masa yang panjang lah kan, untuk memastikan bahawa Palestin itu berdiri dan merdeka, diberikan kemerdekaan, diiktiraf. Sekarang ini masalahnya mereka itu tidak diiktiraf. Tidak diiktiraf negara mereka. Kita katakan bahawa memang tahun 1947 sudah ada partition plan yang dibuat dan diluluskan partition plan dalam UNGA, United Nations General Assembly di peringkat PBB. Tetapi perkara itu tidak dilaksanakan disebabkan oleh Israel tidak tidak patuh ataupun tidak menghormati keputusan-keputusan yang dibuat di peringkat PBB ini. Resolusi-resolusi yang dikeluarkan oleh PBB, resolusi-resolusi yang dikeluarkan oleh Majlis Keselamatan PBB itu hanya semata-mata resolusi. Tidak diimplement. Jadi sepatutnya kita mencari jalan macam mana kita nak implement perkara tersebut. Kita bayangkan Luqman sepanjang perjuangan Hamas ini mereka berjuang bila mereka menang pada tahun 2006 kita tengok charter dia ataupun dia punya charter waktu ditubuhkan pada tahun 1988 itu charter dia menyatakan bahawa dia tidak mengiktiraf dua negara tetapi pada tahun 2017 kita tengok Hamas sudah bersedia untuk mewujudkan sebuah negara rakyat Palestin ini berasaskan kepada sempadan 1967. Two-state solution. Berasas kepada 1967. Apa maksudnya? Maksudnya mereka walaupun mereka tidak menyatakan dengan jelas mereka mengiktiraf Israel kerana itu adalah polemik yang mungkin akan menyebabkan masyarakat Palestin lebih marah dan sebagainya, tetapi dalam erti kata lain orang kata mafhum mukhalafahnya ataupun pemahaman di sebaliknya, kita faham bahawa mereka bersedia untuk wujud side by side with Israel, tetapi ini tidak berlaku tidak berlaku. Dan oleh kerana itu saya kira kalau untuk tempoh jangka masa panjang mungkin kita akan kembali kepada one state solution. Kita kena bincangkan perkara ini, one state solution yang mana binational boleh duduk di situ ataupun trinational yang boleh duduk di situ, pelbagai bangsa yang boleh duduk di situ, seperti mana yang berlaku di dalam sejarah Islam ketika Baitul Maqdis itu ataupun Palestin dibebaskan pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab yang pertama, dan yang kedua dibebaskan pada kali yang kedua pada zaman Salahuddin Al-Ayyubi. Dia tidak membezakan orang Yahudi, orang Kristian, semua boleh duduk dalam satu negara pada waktu tersebut. Sayyidina Umar hatta memberikan satu perjanjian khas kepada penduduk-penduduk bukan Islam di Palestin itu bahawa mereka boleh hidup dengan aman dan damai. A'tahum amanan li anfusihim, kata Sayyidina Umar. Kami memberikan jaminan keselamatan kepada orang-orang yang bukan Islam yang berada di Baitul Maqdis pada waktu itu. Kenapa ini tidak boleh dilakukan sekarang? Ini persoalan. Dr. Ahmad, adakah ini saya kira boleh gelar one state solution seperti ini? Adakah ini adalah penyelesaian jangka panjang yang realistik kepada isu ini, atau jika tidak, apa penyelesaian jangka panjang yang doktor rasakan sesuai? There is a saying, kalau kita nak menyelesaikan masalah kita kena selesai masalah dia. Dan sebenarnya this kind of wisdom digunakan oleh Israel dalam banyak kes yang melibatkan isu Palestin. Maknanya kalau kita nak selesaikan masalah kita, because we have so many problem, we need to think about other people's problem so that kita selesai masalah dia, we solve our problem. So dalam konteks ini sebenarnya bila Prof. Roslan menyebut tentang two-state solution, walaupun dia tak sebut secara jelas, secara eksplisit, tapi the way forward would be two-state solution. It is very difficult for the Palestinian untuk terima Israel sebagai sebuah negara dan mereka duduk macam tu. Sebabnya the legitimate authority ataupun authority yang paling enforce dalam konteks Palestin di Israel. Jadi the way forward saya tak nak nampak, including Malaysian punya official policy pun adalah two-state solution 1967 based on the 1967 punya border. Tapi sebenarnya agenda two-state solution ni di bawah Benjamin Netanyahu is no longer an option. Dan benda ni being clouded ataupun dia punya, as I said mentioned earlier,
political extremism yang berlaku di Israel ni menjadikan two-state solution ini bukan satu agenda. Dan kalau kita tengok di kalangan penduduk Israel pun sama juga. Dalam political elite Israel pun sama. Tapi ada suara-suara yang bekas Perdana Menteri Israel, Amy Ayalon, bekas Shin Bet punya director, orang besar-besar, pengarah Mossad, Ephraim Halabi mention about we need to remove Benjamin Netanyahu because he is the problem dan dia menyebabkan two-state solution ini tidak berlaku. Saya fikir kalau kita pursue the idea of this two-state solution, kita boleh create one state for Palestine and the Palestinian can live as a respectable citizen dalam tu. Itu satu idea, satu situasi yang memang kita nak capai. Dan sebab akhirnya kita akan tanya, kalau kita nak buat one state solution, kita nak humban mana orang Yahudi yang duduk situ? Jadi kita kena fikirkan juga realistically. Sebab itulah negara Arab tadi, dia pergi kepada normalization. Kerana dengan cara macam tu, dia fikir this is the best that what we can do untuk hidup bersama in future. Secara teorinya doktor, mungkin logic one state solution adalah semua kaum hidup sekali dalam satu negara yang lebih besar. Tapi doktor tak melihat itu sebagai satu karya yang realistik. Betul. Saya tak nampak itu sebagai realistik sebab orang Palestin sudah suffer lama di bawah rejim Israel. Apatah lagi mereka terpaksa menjadi second class citizen dalam negara diorang dan diperintah oleh orang Israel. Saya tidak fikir kita boleh terima, apatah lagi negara orang-orang Arab mereka mempunyai dipanggil izzah di dalam diri mereka tidak agak sukar mereka untuk terima realiti itu. Tapi apa pun, dunia hari ini sudah melihat bahawa Israel adalah sebuah negara yang sangat barbaric sampai kepada bom hospital. Tidak pernah berlaku di abad ini di mana hospital menjadi sasaran dan the scale of the atrocity itu sampai ke tahap ini. Ini merupakan satu bala yang Tuhan turun pada bangsa Yahudi yang menyebabkan dia rasa dia bongkak dan angkuh dan dia boleh melakukan macam tu. I think it would be their undoings of doing so. Baik. Thank you. Saya mahu habiskan dengan Fahmi. Kita mulakan juga tadi dengan Fahmi. Jadi saya mahu full circle, bukan saja dari segi pengaturan soalan tapi juga dari segi topiknya Fahmi. Kita mulakan tadi dengan pembukaan koridor kemanusiaan untuk kita hentikan keganasan dan serangan dan sebagainya. Dan saya rasa cukup untuk kita habiskan dengan begitu juga, dengan topik itu juga. Kerana seperti yang saya ulang Ustaz tadi, kita boleh bincang dengan jangka panjang dan sebagainya, itu penting, tetapi sewaktu kita berbincang ini pun ada rakyat Palestin yang masih lagi diserang dan juga dibunuh. Jadi yang paling mendesak adalah untuk kita hentikan pembunuhan, hentikan semuanya dan buka koridor untuk bantuan disampaikan. Fahmi, apa harapan Fahmi dan apa yang Fahmi rasa akan menjanjikan atau memberikan peluang paling cerah untuk priority number one itu dapat kita capai dalam masa terdekat ini? Pertama, sebagai mewakili juga rakan civil society yang lain, saya ada di tangan saya sekarang ni ada pasport. Saya dulu bangga bila saya pergi ke banyak negara. Saya katakan negara Malaysia lah antara negara yang secara clear cut meletakkan bahawasanya this passport holders dikata valid for all country except Israel. Ya. Dan ada question asked. Dia kata Israel ni apa? Macam tu. Are you recognizing Israel? You put Israel in your passport as your formal document. So saya nak usulkan kat sini, kalau bolehlah kita tukarlah. Maksudnya saya tengok pasport kawan-kawan kita di Indonesia sebagainya, sama juga dikata mungkin this passport is valid for a country unless otherwise endorsed. Ataupun barangkali kita potonglah Israel dalam ni, saya minta KDN potong Israel, kita tukar. Kita sebutkan bahawasanya this passport is valid for all country except occupied Palestinian territories. So ini satu gesaan yang kita nak supaya dibuat tindakan kita di Malaysia tegas. Kedua, dalam soal ini saya fikir Perdana Menteri akan umumkan barangkali dan kami di peringkat NGO kemanusiaan sama-sama dengan Kementerian Luar Negeri, saya ingat pihak Datuk Zahari sebahagian Asia Barat ambil inisiatif yang bagus dan proaktif, himpunkan ke semua rakan-rakan NGO kemanusiaan khusus berkaitan dengan Palestin untuk kita buat satu kolasi secara bersama. Kita dah pernah lakukan sebelum ni bila gempa bumi Turki dan Syria, kita hantar A400M sampai ke Syria untuk hantar bantuan tersebut. Saya fikir pendekatan yang sama untuk kita hantar bantuan secara diplomatik ni
sekiranya mana keadaan yang sesuai untuk kita sebut bahawa kita siap sedia untuk hantar bantuan ini. Dan Bagaimana rakyat NGO Malaysia boleh membantu kami? Bagaimana kita semua boleh membantu? dan semua NGO saya fikir kita buka ruang. Saya fikir kalau di peringkat kami Global Peace Mission, kita ada pedulipalestine.com sebagai kempen crowdfunding kita. Kita akan perbanyakkan bantuan terus, sama ada nak tunggu border tu buka, saya belum kira. Luqman nak pergi sana kan. Belum tentu pergi sana terus boleh masuk. Barangkali berbulan-bulan rambut dah tumbuh balik. Belum tentu boleh masuk. Tapi kalau kita dah ada teman-teman kita di dalam Gaza, saya fikir itu juga satu keutamaan, priority yang kita fikir dan bincang sekarang barangkali bertukar bila mana berlakunya situasi yang kita tak tahu. Kita expect ini yang sesuai, tapi bila mana berada di dalam lapangan, pastinya itu berbeza. Saya fikir rakyat Malaysia sangat konsisten. Kami juga menggerakkan kempen #Israel Cuak. Sebelum ni di bawah platform My Aqsa Defenders, kita buat Israel Koyak. Tuan-tuan, saya nak sebutkan Israel Cuak ini, dia punya capaiannya dah hampir 100 juta. Baik. Dan itu kekuatan kita, anak Malaysia, orang muda, lakukan sesuatu untuk advokasi dan solidariti kita kepada Palestin. Hari Jumaat, sila kumpul seramai mungkin di mana-mana tempat, walaupun habis solat masjid ke, pergi ke kedutaan ke, lakukan sebarang tindakan advokasi bagi menyatakan pendirian kita dalam hal ini. Baik, sebarang tindakan kita lakukan. Mungkin siapa yang berpeluang mungkin untuk ke sana menyampaikan bantuan secara fizikal, itu mungkin yang terbaik, tetapi kebanyakan orang mungkin tidak ada kapasiti dan peluang itu, jadi sekadar membantu dari jauh dalam apa jua cara seperti yang Fahmi sebut tadi sudah memadai. Terima kasih kepada Global Peace Mission Malaysia dan juga Fahmi selaku CEO GPM. Terima kasih juga kepada Profesor Dr. Muhammad Ruslan Muhammad Noor, Ketua Jabatan Sejarah dan Tamadun Islam, Akademi Pengajian Islam di Universiti Melaya, dan Dr. Ahmad Al-Muhammadi, Fellow Bersekutu International Center for Counter-Terrorism, The Hague. Terima kasih kepada anda yang menonton. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam hormat.